Kesempatan berkunjung ke rumah yang pernah didiami penulis tersohor Amerika Syarikat, Agnes Newton Kidd bersama suaminya, Harry Kidd dan anak mereka, George, benar-benar mencetuskan keterujaan dalam diri. Rumah agam Agnes Kidd yang terletak di Jalan Istana, Sandakan, Sabah, antara destinasi menarik yang perlu dikunjungi sekiranya ke bandar itu. Keunikan seni bina, dekorasi rumah dan sejarah yang terkumpul di dalamnya menambahkan lagi keinginan penulis untuk menjejakkan kaki ke situ. Dari luar, rumah 2 tingkat yang dibina berasaskan kayu itu mengambil kedatangan pengunjung. Walaupun suatu ketika dulu rumah itu terbiar dan hampir musnah, namun pemeliharaan yang dilakukan oleh Muzium Negeri Sabah pada tahun 2001 berjaya mengekalkan reka bentuk asalnya. Ditambah pula dengan lokasinya yang berada di atas bukit, dikelilingi pepohon hijau, menjadikannya suasana di situ begitu nyaman dan damai. Melangkah masuk ke dalamnya membuatkan penulis terpanah seketika dengan hiasan dalaman yang mengekalkan konsep asal dekorasi rumah berkenaan yang juga dilengkapi dengan perabot zaman kolonial. Meskipun susun atur kelihatan sangat ringkas, namun penggunaan perabot kayu di setiap sudut rumah itu, sama ada katil, almari, meja hias mahupun meja makan, membuatkan hiasan dalaman rumah berkenaan berada pada kelas yang tersendiri pada zamannya. Barang-barang antik seperti pasu, tembikar, cawan, peti ais, mesin jahit, alat pemain piring hitam, lampu, mesin tait, gong, tempayan, pinggan mangkuk, telefon dan juga lain-lain turut melengkapkan dekorasi rumah berkenaan. Dindingnya pula dihiasi keterangan mengenai Agnes berserta gambar keluarganya dan pemandangan sekitar Sandakan pada zaman silam dengan sendirinya, mengimbau sejarah keluarga itu dan bandar berkenaan. Ramai yang tidak tahu rumah agam di atas bukit itu turut menyimpan cerita misteri. Hanya mereka yang berkunjung ke rumah itu akan mengetahuinya. Mungkin ramai yang tertanya-tanya siapakah Agnes Kidd? Apakah keistimewaan wanita itu sehingga namanya diabadikan pada rumah berkenaan? Sedangkan, mengikut senarai yang dipaparkan, rumah itu pernah dihuni 26 individu yang lain. Agnes dilahirkan pada Julai 6, 1901 di Illinois, Amerika Syarikat. Sejak zaman remaja, dia gemar menulis cerita fiksyen menggunakan pelbagai nama samaran. Karyanya banyak disiarkan dalam beberapa majalah terkemuka termasuk Reader's Digest. Malah, selepas menamatkan pengajian di University of California, Berkeley, dia bertugas sebagai wartawan dengan The San Francisco Examiner pada 1924. Selepas berkahwin dengan Harry Kidd, pegawai konservasi hutan yang bertugas di Sandakan pada tahun 1934, Agnes mengikut suaminya ke Sandakan. Pada awalnya, mereka tinggal di rumah bujang yang disediakan untuk Harry, tapi akhirnya berpindah ke sebuah rumah lebih selesa di atas bukit. Walaupun mereka adalah penghuni kedua tinggal di rumah itu selepas M.M. Clark, namun rumah itu lebih sinonim dikaitkan dengan Agnes kerana dalam rumah itu dia menghasilkan buku Land Below the Wind pada tahun 1939 yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat tempatan Sabah serta alam semula jadinya. Buku itu turut mengalahkan 600 buku yang lain untuk memenangi pertandingan kategori bukan fiksyen anjuran majalah Atlantic Monthly. Malah, gelaran negeri di bawah bayu yang diberikan kepada Sabah adalah inspirasi daripada karya Agnes itu sehingga beliau dianggap sebagai duta negeri berkenaan. Apabila Perang Dunia Kedua meletus, Agnes dan keluarganya pulang ke Amerika Syarikat. Namun, apabila kembali ke Sandakan pada tahun 1946, mereka mendapati rumah itu telah musnah. Ia kemudian dibina semula untuk didiami keluarga Kidd, di mana Agnes menamakannya sebagai Newlands. Di dalam rumah itulah terhasilnya 2 lagi buku karangan Agnes berjudul Three Come Home pada 1946 dan White Man Returns 1951.
Pasangan itu pulang ke tanah air mereka pada 1952. Namun, nama Agnes terus kekal dalam ingatan masyarakat Sabah, khususnya Sandakan, sehinggakan apabila Muzium Negeri Sabah membina semula negara itu, ia dinamakan Rumah Agnes Keat sebagai satu penghargaan kepadanya. Antara catatan Agnes iaitu tinggal di rumah itu memang menjadi idamannya dan dia sangat gembira sepanjang menjadi penghuninya. Namun, Agnes tidak lupa mencatatkan pengalaman seram yang sering dilalui sepanjang tinggal di rumah berkenaan. Ini membuktikan di sebalik keunikan serta sejarahnya, rumah Agnes Keat turut menyimpan cerita misteri yang pastinya menjadikan ia lebih menarik untuk dikunjungi. Mungkinkah suatu hari nanti, cucu cicit Agnes akan kembali ke sana untuk menyaksikan sejarah yang ditimpa oleh ahli keluarganya? Tiada siapa yang tahu.